Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan pada dua saksi itu barang yang tersebut pada kitab syahadat. Dan pada kitab ni, pada kitab syahadah ni, kitab ni mana himpunan tu lah, kitab syahadah di kitab pada kitab syahadat, penyaksian lah tu, syahadat tu. Dan ketiadaan ta'ayyunnya wali bagi jadi wali, ketiadaan ta'ayyun bagi jadi wali. Macam mana bernikah saudara tu lah. Ketiadaan ta'ayun apabila dia ditakyinkan salah seorang daripada wali yang berbilang ni, ataupun semata-mata seorang saja wali, maka tak boleh jadi saksi. Faham ke tak? Dia nak buat kata disyarat pada dua saksi itu barang yang tersebut, mana hukum yang tersebut, barang tu kena pada hukum pada kitab syahadat dengan ketiadaan ta'yin, mana ketiadaan ditentukan orang yang nak jadi saksi ni, dia tu ta'ayyunnya ditentukan dia bagi jadi wali. Jangan dia tu ditentu sebagai jadi wali, tak boleh. Dia jadi wali, lepas tu dia jadi saksi, tak boleh lah. Gitu. Ditakyinkan salah seorang daripada wali yang berbilang, dia ditentukan dia ni salah seorang daripada wali-wali itulah, pun tak boleh. Ataupun dia seorang saja dalam tu, dia seorang je wali, lepas dia jadi saksi pun tak boleh. No. Maka tak boleh jadi saksi dengan bahawa dia wakil akad nikah kepada orang lain, kerana dia nak jadi saksi. Maka dia wakil kat orang lain. Dia wakil kat, kita kata apa, kata imam. Dia wakil kat imam, tolong nikah anak dia ke apa semua. Lepas tu dia pergi duduk sebelah, dia nak jadi tujuan kerana dia nak jadi saksi, itu tak boleh. Faham tak? Kalau ikut betul-betul wali tu, dia yang berhak untuk angkat nikah mawali dia tu dah, orang yang nak dinikahkan tu. Tapi dia wakil, dia tak angkat nikah sendiri, dia wakil kat tu imam. Macam pak-pak lah, abang-abang tu, dia wali bagi adik dia nak nikah. Lepas tu dia tak angkat nikah sendiri, dia wakil kat imam. Lepas tu dia pergi duduk jadi wali, tu tak boleh. Faham ke tak? Gitu. Tak boleh dia buat aku tu. Macam kata dua ataupun lebih wali saudara. Tak. Jadi lebih wali saudara ni abang adik ada kan, ataupun abang-abang atas pada dia tu ada abang. Pesan macam seorang saja wali saudara ataupun wali bapa, tak kira lah. Jangan dia jadi gitu, dua ataupun lebih. Maksud dia adalah senarai wali, maka hukum dia tak boleh jadi saksi. Tak sah jadi saksi. Itu sebut dalam kitab syahadat. Dia buat nikah ni kena mengaji idhahul ba'. Sedap deh. Idhahul ba'. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Selesai itu. Misal kita macam nikah saudara tu, maka tiada sah nikah dengan saksi dua sahaya, tak boleh. Dua orang hamba jadi saksi, dua orang hamba tak boleh. Atau dua perempuan pun tak boleh, tak sah. Atau dua yang fasik tu pun tak boleh. Dua yang fasik,
Mana dua yang tidak adil. Itu ibarat yang lebih zahir lagi gitulah. Nah. Kalau ibarat lebih zahir lagi, dia kata atau dua yang tidak adil. Nah, yang bukan tak adil. Dia buh pasik terus. Pun tak sah. Ini tak sah nikah berlaku atas qaul yang mu'tamad. Adapun qaul yang dhaif bagi Imam Syafi'i sah nikahnya itu kerana darurat. Macam zaman lah ni nak cari yang adil payah. Tak ada biji mata dah tak isi. Tak ada biji mata noh. Cari hak yang ni. Dia ginilah, kalau sekampung tu tik dia ketum. Sekampung tu dia ketum belaka. Ayat ketum. Ayat ketum belaka kampung tu. Oi lah banyak orang lah berlaku budak. Sekampung tu ayat dia ketum. Tiba-tiba Pak Long ni seorang tik arak. Kira dia tu hak yang pastinya dia tu lah. Dia tu teruk sangat pada Khalid. Hak ni dah jadi kebiasaan Khalid lah. Faham tak? Gitu. Tu berlaku atas qaul yang dhaif bagi mazhab Syafi'i. Dia kata sah juga kerana darurah. Kira adil dekat kita lah. Kalau cari adil sungguh-sungguh tu tak jumpa dah dunia lah ni. Atau dua yang tuli pun tak boleh juga. Tak sah juga. Atas sana semua lah tu. Tak sah nikah dengan saksi dua yang tuli. Tak sah. Tuli mana tak dengar. Atau dua yang buta pun tak sah. Tuli duk jenuh akad weh. Duk orang dengar ni dengar kot lain. Atau dua kunsa muskil. Tak boleh. Atau yang sudah takyin bagi jadi wali. Mana yang sudah takyin, sudah ditentu bagi jadi wali. Tak boleh yang tadi lah. Tak boleh jadi saksi. Dia pasal tentu jadi wali. Nak sah belaka nak nikah anak dia ni. Gitu. Baik. Maka jika berwakil oleh bapa atau saudara, maka bapa tu dia panggil wali akrab. Saudara tu dia panggil wali ab'ad. Bapa ni wali akrab, dua orang lah. Ataupun dia ada istilah yang ni dia panggil mujbir. Samalah wali akrab dan mujbir itulah dua orang ya. Bapa dengan nenek Tok Wan lah. Tok Wan, datuk lah datuk. Kalau kata saudara ni naik kata tu, itu dia panggil wali ab'ad, wali hak jauh. Maka hak jauh ni dia tak boleh paksa lah anak dara nikah. Kecuali hak akrab ya. Situ. Baik. Maka jika berwakil oleh bapa wali akrab atau saudara ni wali ab'ad ni yang tunggal, saudara sifat pada saudara yang tunggal. Kalau bapa tetaplah tunggal, nak kira bapa dua ke mana? Habis tu yang tunggal tu sebab dia sifat bagi saudara. Tetaplah bapa tu kena tunggal. Baik. Pada nikah. Baik, berwakil tu pada nikah lalu situ. Dan hadir ia serta yang lain. Apa makna hadir ia? Yakni jadi saksi ia. Hadir ia serta yang lainnya. Mana hadir tu mana? Jadi saksi ia serta yang lain. Jawab pada jika tu tiada sah, nescaya tiada sah nikahnya. Nampak tak? Tak boleh. Pasal apa tak sah? Ni ilat dia. Sebab dia kerana bahawasanya halu wasyanah ia wali tu, ia wali tu balik ke depan ataupun pada membelah miwak tu lah yang mengakadkan. Kalau ikut wali lah yang mengakadkan. Tapi dah wali ni tak mengaji, dia wakil tu imam. Faham tak? Sebab itu tu imam tak sah akad nikah melainkan selepas kena wakil. Pandai-pandai dia nikah anak orang. Mana boleh? Dia tak ambil duit aku nikah. Tak boleh. Dia kena wakil daripada wali ni. Kalau ikut wali yang mengakadkan benda tu lah. Tak kira lah imam wali tu bapa atau wali tu saudara. Pasal wali, kalau dia tak wakil tak boleh tak? Tak boleh. Lepas tu, kalau ikut sebab tak sah tadi ni, sebab dia jadi saksi tu, kerana bahawasanya ia wali tu yang mengakadkan, mana yang mengakadkan nikah tu lah. Gitu.
maka tiada boleh jadi saksi. Mana tidak boleh ia jadi saksi. Nampak? Bila dia yang mengangkat, maka dia tak boleh jadi saksi. Dia takut tak angkat, Tok Imam angkat. Dah ya, memang Tok Imam angkat. Tapi sebab Tok Imam boleh angkat tu kerana wakil hang lah. Pasal hang tak kerti, tak ngaji. Nak kata hang tak boleh ketang lebih Tok Wali, lebih bila anak tanah ni. Tak boleh lah. Kadang-kadang mengaji pun tak boleh. Dia atas besar tak besar benda tu. Macam orang mengaji banyak tak boleh jadi Tok Imam. Pun ada. Buat pasal dia tak pernah. Mana? Situ tu je. Kadang tak mengaji lebih lagi je Tok Imam sejak nak ampun. Pasal dia besar, faham tak? Gitu je. Itu tak boleh. Habis selesai situ. Qala musannif, kalau kita tengok tu, dan hadir ia serta yang lain tiada sah nikahnya. Pula kok mana lah. Nampak? Jangan. Ibarat kita ni kadang-kadang mampu kangkang gitu kan. Qala musannif rahimahullah, dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami. Dua anak laki-laki bagi suami dan isteri. Dan mana serta isteri. Itu boleh. Pasal dia boleh ke jadi wali mak? Tak boleh. Boleh anak? Tak boleh. Mana anak boleh jadi wali ke mak? Itu sah. Tak boleh jadi abang dia. Pak dia turun-turun dia. Tak ada pak dia turun kat pak menakan apa semua. Anak boleh ke jadi wali kat mak? Tak boleh. Mana? Itu. Boleh lah, tu boleh. Sah lah pasal dia tak sah jadi wali. Ni saya wakil Tok Imam untuk menikah mak dia. Tak boleh weh. Sebab tu kalau kata Ummul Walad ni mak anak lah. Mak anak ni macam orang Tok Pengulu ni, dia dapat anak dengan sahaya dia, dengan hamba dia. Maka anak tu dinisbah pada pak lah, merdeka lah anak tu. Faham tak? Jadi mak dia ni tak merdeka lah. Bila tak merdeka, dia panggil Ummul Walad, dia panggil tu. Istilah fiqah. Bila mati pak dia, automatik dia mak dia merdeka. Pasal apa? Kerana mak dia ni hamba, bila hamba dia jadi hutang pusaka, maka tak berhak anak untuk mewarisi mak. Faham tak? Maka dia automatik merdeka. Mana boleh anak waris mak? Tak boleh. Mana dia ni tak boleh nak jadi tuan kat mak, tak boleh. Nak? Gitu. Maka dia terus jatuh. Bila mati pun mati pak dia, automatik mak tu termerdeka. Dalam ketika tu juga. Gitu. Mesti dia tak boleh nak waris. Jadi tuan kat mak dia tak boleh. Sama sini. Lepas tu dia kata tu, dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki. Anak laki-laki lah bagi suami dan isteri. Dan dengan makna wawul ma'iyah, serta isteri. Suami serta isteri tu lah. Jadi hak mana jadi nak jadi saksi ni? Nak jadi wali kat apa? Kat pak tak ada duduk wali lah. Pak jantan. Saya tak ada pak dia. Jadi nak jadi ke mak dia lah kan? Malam pak dia mati, mak dia nikah lain. Kita tak orang ni nikah lain. Maka tak ada saksi, dia saksi sah. Gitu. Kerana dia tak sah jadi wali. Dia jadi wali tak boleh. Tapi syarat anak laki-laki lah. Kalau anak perempuan tak boleh buat tu lah. Atau dua anak, salah seorang daripada keduanya pun boleh. Suami isteri dia lah. Suami isteri dia pun boleh. Atau seorang anak bagi salah seorangnya, dan seorang anak bagi yang satunya pula dah. Anak tiri sama tiri dia panggil. Ni faham tak? Laki bini tu nikah. Nikah bila laki tu ada anak dah. Lepas tu bini pun ada anak dah. Duduk dengan janda Jadi pak mati seorang mak. Maksud dia haram dah dengan mak dia. Pasal pak dia wati mak dia tu. Bila pak dia wati mak, anak ni jadi tiri lah. Anak tiri dengan mak tiri, hukum dia haram, tak boleh nikah. Samalah anak tiri hak belah mak ni pun dengan pak dia tak boleh nikah pasal wati mak dia dah. Lepas tu dalam Quran tu sebut haram kamu menikah dengan isteri bapak kamu dah. Isteri bapak kamu tak boleh. Maksud dia bila wati mak, anak tu haram. Maksud haram nikah dengan kita. Faham tak? Bila wati anak, mak tu haram. Habis tu mak mentua kita tak boleh nikah dengan kita. Lepas tu mati tu dia mak ni nak nikah lain pula. Bila nak nikah lain,
Depa dua ni boleh. Faham tak? Gitu. Tu anak salah seorang. Tu faham dah? Salah seorang gitu. Dia sebut ke tu? Atau seorang anak bagi salah seorangnya. Nampak tak? Salah seorangnya, boleh kata lelaki dulu. Dan seorang anak bagi yang satunya, bagi bini pula. Boleh gitu. Dan dua orang seteru. Bagi keduanya. Dua orang seteru. Dan dua orang seteru bagi keduanya. Boleh juga. Boleh. Tak ada masalah. Tapi ulama kata, tapi disyaratkan adil tu lagi tu. Dua orang seteru, kait ke bawah seteru tu, tetapi disyaratkan adil tu lagi tu. Seteru bermusuh dengan mak dia, dengan pak dia, tak ada masalah. Seteru lah, tapi adil dia. Tak orang nak setuju dah dengan Tok Imam, dengan Tok awak AJK masjid tu kan. Seteru dengan AJK masjid tu. Pipi nak ambil apa tu juga kena jadi saksi. Mana nak ambil siapa hari pak AJK masjid lah. Tok Bilal, Tok Siak, pak masjid tu. Lepas tu depa jadi kalau kita tak sah itu mampu. Nak cari tahu lah. Tapi cara adil lah. Cara adil. Qala musannif rahimahullah. Dan sah nikah dengan dua saksi yang mastur adilnya. Mastur adil ni mana dia yang terhijab adil dia tu. Ada dua saksi yang mastur adil ni hanya pada bab nikah sahaja. Mastur adil makna dia mastur ni kalau nak kata tertutup keadilannya. Kalau sitrun tu mana halangan lah, tutup. Mastur adil. Maka ulama kata bab masalah mastur adil ni memada dua saksi. Yang mastur adil ni hanya pada bab nikah sahaja. Adapun pada bab yang lain mesti adil pada syahadah. Pada penyaksian dia. Yakni ada dua orang lain pula menjadi saksi ke atas dia tu bahawa saksi tu adil. Maksud dia tak payah duk cari, maksud mastur adil ni tak payah duk cari orang lain mai duk tikam. Kawan saksi ni adil. Tak payah. Tu makna mastur adil dia. Bagi kita nampak kita kira dia ni adil lah. Pergi masjid tak berhenti ni. Lebay tak nak buang. Kira tak perlu ambil saksi ke atas nak menyaksikan keadilan dia. Faham tak? Tu makna mastur adil. Tak perlu cari orang lain untuk nak mengesahkan keadilannya. Kalau bab nikah saja boleh. Adapun bab lain, saksi dalam mahkamah, semua tu dia kena adil pada syahadah tu. Dia maksud dia kena ada saksi kuat atas tikam tu pula. Kata memang pak ni adil. Tu. Boleh faham mastur tu. Situ. Sah nikah. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Iaitu yang kata mastur adil tu. Yang tiada diketahui akan mafasiqnya. Apa mafasiq? Perkara yang mempasikkan. Mafasiq ni perkara yang kita tak tahu, perkara yang mempasikkan. Mafasiq maksudnya
Memfasikkan. Kita tiada yang tiada diketahui akan memfasikkan bagi keduanya. Mana perkara yang memfasikkan bagi keduanya kita tak tahu dan tak perlu duk korek. Nah, malam-malam dia tu hampir abang dan anak dia hampir nak tengok kita. Tok bay kita duk nyanyi karaoke ke dak ni tok bilai kita ni. Tak payah. Betul kita tak perlu tahu perkara yang memfasikkan dia. Faham tak? Kita tak perlu duk korek. Tu. Yang memfasikkan. Seperti barang yang dinas, barang ni makna hukum lah. Yang dinaskan yang dinas pada syarak lah. Oleh syarak. Atasnya. Atas barang tu. Bukan dengan jalan mafhum lah ni. Seperti barang yang dinaskan. Bukan atas jalan kepahaman. Atas jalan yang memang ada teks. Nas tu mana teks. Teks. Dan yang diiktimadkan dia akan barang tu. Perhimpunan daripada ulama. Ulama nas dah. Bahawa sah kita menikah. Dengan berwali. Bersaksi kan. Saksi yang mastur. Boleh faham tak? Itu barang yang dinaskan. Mana yang ditekskan. Kalau ikut nas, mana jambui itu nas. Deh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tiada sah. Mana tiada sah jadi saksi lah ni. Dan tiada sah, ini tiada sah jadi saksi dengan dua yang mastur Islamnya. Apa maksud? Yang tersembunyi Islam dia. Tak sah. Mastur tu kita kata yang tersembunyi Islam dia lah. Yang mastur Islamnya, tersembunyi Islamnya. Dia misalnya tengok cara lagu dia ni mengaku percaya, tapi tak pernah dengar mengucap pun. Apa? Itu mana mastur Islam, atau tersembunyi Islamnya. Tak boleh gitu. Macam mana? Syiah. Misal itu mastur Islam lah. Tersembunyi Islamnya. Nak kata kena nak kadang-kadang nak hukum kapiak macam ni pasik lah apa semua macam-macam lah. Cuma nak mastur Islam lah. Dia lah. Kalau kita hukum ni ada ni yang macam dia berkata hak kat yang kita kik-kik bahas-bahas Zaidiyah apa semua tu dah. Tu mastur Islam lah tu. Itu kalau hak yang ni, tapi hak Zaidiyah tu dia kata tak ni. Sama. Boh Wahabi pula. Sati. Misal macam Wahabi, boh Wahabi pula. Gitu. Mastur Islam kita kata. Kita kata lah yang dari segi i'tiqad lah, dari segi perbuatan tu tu pastilah kita kata lah tak ni lah. Gitu. Gitu. Tak ada masalah. Dan merdekanya atas pada kata Islam. Maknanya tidak sah juga dengan dua saksi yang mastur merdekanya. Mana tersembunyi merdeka. Dia ni merdeka ke tak tak boleh. Hak ni kena nyatalah merdeka dia ataupun Islam dia tu. Gitu. Iaitu yang tiada diketahui, iaitu yang kata mastur Islam dan merdeka tu dia tafsir tu, iaitu yang tiada diketahui akan Islam keduanya. Kita tak tahu Islam ke tak. Tak ni nak hukum jugalah. Gitu. Nak kata tak Islam dia mengucap elok. Gitu. Tapi buatan lagu-lagu gitu. Baik. Dan merdeka keduanya. Atas pada kita tiada di Islam tu. Mana tak diketahui Islamnya, yang kedua tak diketahui kan merdeka keduanya. Gitu. Terus itu. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullah. Ni istinah bayan. Dan nyata batal nikah dengan saksi nyata batal nikah. Batal-batal itu dengan saksi. Lagu mana ni? Yakni ada dua orang saksi yang adil
pada syahadah menyatakan bahawa nikah ni tidak sah. Faham ke tak ni masalah ni? Ni dia nak cerita bab ni istinah bayan. Kalau lagu tu sah nikahnya dengan saksi, istinah bayan ni, apa makna istinah bayan? Makna istinah bayan ni, mana dia letak untuk nak jawab soal yang muqaddar, soal yang kita takdirkan. Dia tak ada lah soalan tu, tapi kita takdir lah. Baik, bab masalah sah nikah tu dengan dua saksi. Ni macam mana kalau bab masalah batal nikah pula? Kau Nabi. Batal nikah? Dan apa dia dah? Tu macam nak jawab bila orang tanya seolah orang dibuat orang pertanyaan kepada pengarang musannaf ni. Baik, kalau dah hang kata apa sah nikah dengan dua saksi, macam mana pula kalau bab masalah batal nikah? Maka dia jawab, dan nyata batal nikah dengan saksi ni, dengan saksi pada syahadah. Apa makna pada syahadah? Ambil dekat dulu. Dengan makna kata gini. Dia makna gini. Makna dia batal nikah dengan saksi syahadah ni, ataupun dengan syahadah dengan saksi ni, yakni dua orang saksi yang adil pada syahadah lah, mengatakan bahawa nikah ni tidak sah, maka diterima penyaksian dia. Nak abang kata kalau sah nikah dengan dua saksi, batal nikah juga boleh dengan dua saksi. Faham tak? Kalau dua saksi yang adil syahadah dia mengaku kata nikah ni tak sah, maka kena terima penyaksian dia. Gitu. Tu makna istinah bayan. Jadi bila orang bila jumpa tamu-tamu mengaji dia kata ni tok kata ni istinah bayan dan tu. Istinah bayan ni semua je tujuannya kerana apa? Nak jawab li soalil muqaddar. Itu je. Jawab pada soalan yang difardu takdirkan. Pada soalan tu bukan ada apa, musannaf lah buat fardu takdir lah. Dia buat fardu takdir. Kalau sah nikah dengan dua saksi, macam mana pula dalam bab masalah batal nikah? Maka kata dia, dan nyata batal nikah. Nampak tak? Dengan dua saksi, dia kata. Dengan saksi batal nikah dengan saksi. Maksud dia apa? Dengan dua saksi. Pada apa? Pada syahadah. Makna dia kalau ada dua orang saksi yang adil pada syahadah menyatakan bahawa nikah ni tak sah, maka tu hakim kena terima penyaksian dia ni. Faham tak? Gitu. Atau mengetahui hakim. Ni atah pada mana? Atah pada kata dengan dua saksi. Nampak kata dan nyata batal nikah dengan mengetahui hakim. Akan nikah itu batal lah, yakni tak sah. Hakim tu tahu sendiri memang nikah ni tak pakai. Pasal apa? Pasal bukan wali dia awal jadi tok wali. Ni pernah berlaku belah kami ni dulu. Tapi bukanlah orang kampung tu. Orang kampung sebelah-belah tu Orang kampung tu dia gini. Waktu tu arwah ayah dia balik duduk ni. Balik pada kerja dia jabatan agama. Balik pada kerja. Kuliah dalam pukul 4 tu. Balik singgah ke kampung tu sebelum umur kita lah. Singgah kampung tu. Bila singgah kampung makan kenduri. Dia orang panggil kenduri ni. Dah pi dulu jenis pi isi borang makan di sana temeluga apa semua kan. Nikah dulu ni bukan lagu kita lah ni pakai apa? Pakai kita pi kerusuh ya lah. Tak ada temeluga. Nikah. Tu nak jadi cerita tu. Ni arwah cerita. Dia kata makan kenduri. Ada seorang ada makan. Tanya, ni anak kau nikah ni siapa saksi? Jawab dia kawan seorang ni. Pak dia ni saksi. Saksi dah wali. Ni pak ni nikah ni siapa wali? Dia kata lihat kawan duk makan ni. Dia kata, kau jawab seorang ni, pak dia lah wali tu, pak dia. Hoi, ni bukan pak dia, ni pak menakan. Tu bin dia. Orang dulu dia kita ambil lama lagi. Tak bagi tahu tak bagi tahu, tak mau sembunyilah. Bukan anak dia. Anak makan pupu-pupu gitulah, dia balik dia lah jugalah. Tapi bukan dia. Pak dia mana? Dia pun kata ada lagi belah-belah. Ada lagi lah pak dia hidup bukan mati. Tapi tak abang kalau nak sembunyi benda tu. Lepas tu tanya semua memang bukan anak dia. Bin dia. Orang zaman tu. Gitu. Ni. Tu hakim tahu sendiri kata memang nikah tu tak sah. Batal juga nikah. Habis tu dia kata. Kena panggil pak dia tu majlis saksi. Orang nak boleh. Kawan ni bukan bersangkut buang dia pun. Kalau tidak ni jadi zina sampai Saud. Sabah banyak. Gitu.
Gitu kan. Dia kata, tu kita takut. Pasal kita nak sembunyi kan. Tak boleh. Dia bukan ada pak. Ya. Dia bukan ada pak. Pak tu tak iktiraf pak. Wali sultan. Kalau menikah depa dua juga, depa dua lelaki perempuan dengan lelaki yang zina tu gitu. Cuma anak dengan mak nisbah anak mak juga. Walaupun hang dengan sebab nikah yang sah ke tak sah ke, anak dengan mak tetap. Sebab itu dia Isa bin Maryam bin ke mak. Tapi komplek lagi kalau Malaysia ni buat bin ke mak tu. Lepas tu dia tak gitu. Lepas tu bila menikah depa dua ni, pak ni tak iktiraf, bukan pak dia. Bila menikah batal dah wuduk dengan anak ni, tak batal sebab dia jadi anak tiri. Dia hukum ke tiri, faham tak? Bab tu tak apa, bab aurat tak apa, mesti haram dengan dia. Haram sebab tiri, bukan sebab anak dia, faham tak? Gitu. Tak boleh nikah juga. Tapi bukan sebab pak, hanya sebab tiri. Faham? Dia tetap anak tiri dia. Pasti anak bini tak anak tiri dia. Bila dia wati mak, budak tu haram lah budak tu dengan dia tu. Dia takbid lah juga. Sebab ambilan tadi kan. Ambil mak, anak haram. Ambil anak haram mak. Mak lah. Gitu. Bab tu, tapi bab jadi wali tak boleh kerana dia bukan bapak. Gitu. Nak Tok Wan belah mak tak boleh pasal dia belah betina. Kena suruh kata Hakim. Suruh Tok Hakim macam melang. Tu je tak ada. Gitu. Tu kes nak sembunyi gitu. Tapi bila jadi gitu, nak macam tak melang. Kalau pak dia kawan ni jadi apa, wali kan? Jadi wali. Pak ni nikah tak sah, dia kira zina. Faham tak? Zina dapat anak. Kawan ni anak aku nikah betul-betul. Ni pak dia nanti ni. Nikah betul. Dia pula jadi saksi. Jadi wali ke ni. Duk sampai seterus. Nampak? Banyak. Tu sebab. Dia mudarat dia banyak. Pusakanya lagi macam-macam lah, mudarat dia banyak lah cerita dia. Sebab itu dia jaga sini dia jaga situ. Itu masalah kan. Kita nak tutup tadi, tapi tak tahu hak mudarat ke belakang tu bercampur lagi lah gitu. Ustaz tadi yang kata yang batal ni saksi mesti saksi syahadah. Yang tadi bab sah tu lah masuk. Tu masuk tak apa dah. Tapi bab pembatalan kena pak syahadah. Nak batal satu-satu payah. Nak buat mudah nak bagi batal tu payah. Patut ayat ni mesti dua saksi. Maksudnya dua-dua kena. Dia bab nikah kena dua. Tetap dah. Bila dalam Islam dia sebut saksi, tetap dua paling kurang. Kalau salah satu yang masalah kedua-dua. Sebab tu letak ayat dua. Dia kena dua. Atau ni abang kata batal juga nikah, nyata juga batal nikah tu dengan mengetahui hakim. Tak hakim tahu sendiri ni. Tak pakai buat misal ke mana pun. Atau dengan ikrar dua laki isteri, tu laki suami isteri tu. Kata apa depa ikrar. Ikrar kata tak pakai lagu mana. Kalau isteri saja mengaku nikah ni tak sah, maka tak boleh terima. Isteri bila mengaku tak sah, dia tak boleh terima. Ni gitu hakim bila turun ni memang tak mengaji. Tu hakim kata tak mengaji apa? Mentelak orang payah juga. Kira tak boleh. Takat isteri yang piduk ni tak pakai hampir balik. Kena buat balik. Tak pakai kalau isteri saja piduk buat pengakuan gitu. Dia kena dua-dua laki isteri. Kalau serta pengakuan daripada pihak suami, dia mesti berserta dengan pengakuan di pihak suami. Tapi kalau suami saja mengaku sendiri, maka diterima pengakuan dia. Tapi kalau suami pergi mengaku, itu diterima pengakuannya. Kalau isteri pergi mengaku, tak boleh. Hak isteri kena berserta dengan suami. Kalau bab suami, okey. Diterima. Itu kena mengaji juga lah. Tu imam pun pegawai jenis-jenis ni lah. Ni pasal orang nak main mengadu tu apa. Korea kita tu imam, tu pegawai tu. Ngaji bah ni. Main bini pun duk terima dah. Lebih hambat balik. Itu Nabi sahabat seorang sahabat perempuan lah. Rasulullah tak boleh apa ni. Alright. Laki aku tak naik. Nabi tak ambil balik. Sampai pegang kain buat ni. Nabi tak ambil balik. 3 tahun dulu.
Pergi balik Nabi kata. Pegang kain dia buat tarik hujung ni. Lemit abang tak. Tak ni lah. Nabi tak ambil balik. Jangan. Habis itu. Pada hak keduanya, kedua lelaki bini. Jatuh dia bernyata juga batal nikah dengan ikrar dua lelaki isteri pada hak keduanya, kedua lelaki isteri tu, dengan barang yang menikahkan. Dengan barang yang menegahkan sah nikah. Macam mana pengakuan dia buat tu? Misal dia buat kita seperti pasik saksi. Yang ni ketika akad nikah tu saksi pasik. Atau murtad saksi tu. Yang ni pada ketika akad tu lah. Bukan hak selepas akad ni. Dan akad-akad tu sampai 2-3 tahun saksi itu murtad pergi dia lah. Pada ketika akad tu saksi tu murtad. Ataupun saksi tu pasik. Waktu tu tak tu baik. Pas akad nikah kena setahun dia pun dah jadi apa ni? Kerana ada manik. Yang ni pada ketika akad nikah tu. Maka hukum dia tak sah lah. Pergi duk mengaku kedua-dua. Kerana ada manik, kerana ada benda yang menegah. Manik ni benda menegah. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada batal nikah dengan ikrar dua saksi. Ikrar dua saksi tak batal nikah. Ikrar dua saksi sekalipun dua saksi itu adil pada syahadah. Yang ni dua saksi yang menjadi saksi bagi akad nikah tu, kemudian dia mengaku bahawa dia fasik. Misal dia mengaku bahawa dia fasik semasa jadi saksi nikah tu, maka itu tak diterima. Dengan barang yang menikahkan sah nikah. Misal seperti ikrar fasik diri keduanya, kedua saksi. Ikrar tu pada ketika akad tak boleh. Tak sah. Jadi kalau dengan sebab saksi tu. Baik, maka jika ikrar suami dengan barang yang menegah sah nikahnya, dipasahkan nikahnya, tu nescaya tu, yakni diceraikan akan keduanya oleh hakim. Dipasah mana diceraikan nikahnya, nikah suami tadi, suami isteri tadi. Pasal apa? Kerana mengaku ia suami tu dengan barang yang nyata dengan dia, dengan barang tu batal nikahnya. Dan wajib atasnya, atas apa? Atas suami tu mahar misil. Mahar misil ni mahar seumpama. Mahar misil ni mahar seumpama. Seumpama kan lah. Tengok ke adik-beradik dia, berapa duit mahar dia. Kalau 3-8 berapa ringgit. Kalau adik-beradik dia 2-3 orang dah 8 itu mahar misil itu. Kalau tak ada, tengok mahar kampung tu lah. Itu mahar seumpama. Kecuali hak dia sebut akad. Itu dia panggil mahar musamma, yang dipenamakan akad. Ni aku nikahkan dikau dengan mas kahwinnya 1,000. Tu kena bayar tu, pasal tu dia panggil mahar yang disebut mahar musamma dia. Hak ni mahar seumpama dia, aku nikahkan dikau dengan Aminah. Dia tak nak sebut apa. Maka nak bayar kan nak? Bayar bahan misil lah. Tengok seumpama. Dia kata kampung ni rolik-roliknya dia ikut harga apa? Motor moden lah dia tak. Kalau 4,000 mampu. Gitulah mahar misil ni. Mahar seumpama. Tu wajiblah bagi suami tu bayar mahar misil jika sudah dukul dengan dia, dengan isteri. Kerana itulah harga budak, harga bawai tambak tu. Faham tak? Tu harga bawai tambak tu kata orang tu. Dan jika belum lagi dukul, maka wajib atasnya setengah mahar misil. Nampak? Kalau RM84 bayar RM44 lah. Kalau RM42 lah. Faham tak? Setengah mahar misil. Kalau belum dukul.
Pasal apa? Dia kira janda lah. Dia kira jatuh. Alah kereta ni bila pergi beli. Walaupun tak keluar kedai. Dia kasih kan. Gitulah. Tapi takkan nak boleh jual ke depan. Walaupun orang tengok dia kata besok nikah. Faham tak? Dia harga tak sama baru. Dah. Apa? Sebab beli motor ke? Dia tanya ni nombor ni nak tempah ke tak? Dah. Ikut tukar beli hak mana. Maksud dia ambil bagi hak murah sikit. Murah lah 100, 200-300. Pasal hak orang nak buh nombor tu lah. Pergi duduk ambil lah. Seolah macam jadi hak lama. Padahal bukan buat keluar kedai ke pun. Faham tak? Situ ya. Gitulah. Habis tu bayar tengah. Selesai. Sudah duhul dikira macam darah kan? Sudah duhul tu darah tadi lah. Tak, sudah duhul tu sudah berjebun. Dalam perempuan maksudnya apa tu janda lah. Sudah duhul. Kalau belum duhul bayar setengah. Maksudnya sudah duhul mahal lagi Setengah pada mahal misi setengah ya. Jika sudah duhul dan jika belum duhul maka wajib atasnya setengah. Setengah mahar. Setengah mahar misi tu. Cuba dia cuba dia tu. Dia tak. Dan wajib atas suami mahar misil. Wajib. Jika sudah duhul kena bayar penuh lah mahar misil tu, wajib atas dia mahar misil tu. Mahar seumpama tu. Kalau seumpama ada RM84 wajib kena bayar RM84. Faham tak? Tu wajib atas dia mahar misil. Baik. Dan jika belum lagi dukhul, kalau belum lagi dukhul, belum jebon, maka wajib atasnya setengah mahar misil. Setengah lah. Kalau RM8 biar setengah lah. Dukhul tadi tu darah lah kan? Darah lah. Maksudnya darah lagi murah lah kan? Murah. Dia bukan kira tang murah gitu. Dia masa dia nak nikah pula orang kira dia second hand. Hak janda tu dikira second hand. Hak ni mahal sikit. Orang bayar banyak sikit. Walaupun dia apa? Dia belum kelak kedai lagi pun dia second hand juga, tapi dia mahal sikit. Tak sama hak macam min duk jual, hak memang hak orang pakai 2-3 hari dah. Hak 2-3-4 tahun dah pakai tu, hak tu murah. Pasal orang nak beli murah, habis tu kena sana bayar mahal, faham tak? Sopa kereta dah lah, beli buah mula ni bayar mahal. Kita guna 2-3 apa? 2-3 tahun kita jual. Jadi murah lah, faham tak? Jadi murah. Bila orang nak beli ke depan tu murah balik. Orang pakai sekian jadi murah lah. Asal 40,000 tinggal 20,000 lah. Tak apa lah pasal di sana kawan ni dia bayar setengah tak apa. Pasal bila orang ambil balik hak ni sekian pun bukan orang guna lagi dia tak. Maksud dia tak guna lagi. Maksud dia apa? Cuma depa ambil ni sebab nombor pelik ni sebab nak pakai dealer ni. Dia cuma murah 2-300. Dia bayar di sini mahal balik. Faham tak? Dia tak lari gitu ya. Tapi ibarat ni kata macam seolah-olah kalau dia wajib atasnya mahar misil jika sudah dukhul. Sudah dukhul mana janda lah. Janda lah. Maknanya satu contoh RM80, RM80. RM80. Dan jika belum lagi dukhul, nak darah, maka wajib atasnya setengah. Bayar setengah je lah. Pasal kita tak guna dia. Laki ni bayar setengah. Bagi kat dia lah. Laki ni wajib atasnya atas suami. Dukhul maksudnya janda, maksudnya dah nikah orang lain sebelum. Dah. Kita lah ni. Suami dia tu. Pergi ngadu kat qadi kata nikah dia tak terpakai. Pasal sebab tertentu. Faham tak? Sebab tertentu. Banyak balik ni. Sebab tu bila tu wajiblah hakim tadi dia kata mempasahkan nikah dia, menceraikan nikah dia. Bila cerai nikah, maka tu hakim kata hang kena bayar kepada isteri hang ni mahar misil. Bayar mahar misil. Bayarlah bayar 80. Kita kata 100 lah senang. 100. Tu hakim tanya hang dukhul tak dukhul? Dukhul dah. Kena hang pakai dia lah. Bayar 100. Pihak ni hang tidur dok hakim dia tak. Baru belah dia maksud dia akad nikah balik tak jadi dah. Dia tak jadi tu kenang oleh dia tak sah apa mana ikut dia lah tu dah.
Nanti dia pergi abang Tok Hakim terima tu. Tok Hakim kata hang dukul, tak dukul lagi pi minta lagi rumah dia ni. Hang bayar setengah saya tak guna. Gitu. Dalam tajuk lain. Gitu. Bukan menikah janda. Tak lah. Maksud dia wajib atas suami itulah bayar mahar misir tu. Pasal seolah dia yang menyebabkan dia yang mempasahkan nikah tu. Maka denda tu atas dia lah. Kalau dia wati kena bayar penuh. Kalau dia tak wati dia kena bayar setengah. Boleh tak? Gitu. Tak buat apa lagi, baru tengok padahal lah bayar sikit. Gitu je. Habis gitu. Tu kalau ikrar suami. Menegah sah nikahnya, dia dipasahkan nikahnya. Nampak tak? Mana dia dicerai akan dia oleh Tok Hakim lah, dipasah tu mana diceraikan. Kerana mengaku ia suami tu dengan barang yang nyata. Dengan barang tu batal nikahnya. Tak kira lah dia sebut apa pun lah. Bila nyata kata batal, maka Tok Hakim mempasahkan. Bila tu wajiblah atas suami mahar misal jika sudah dukul dengan dia, dengan isteri. Tak kira lah sama dia menikah dengan janda tak janda, dia kena bayar penuh lah mahar tu. Mahar misal dia tu. Kalau dia tak dukul, walaupun kawan dia menikah dengan janda, bayar setengah je lah. Pasal hang tak guna. Itu. Dan jika belum lagi dukul, maka wajib atasnya setengah mahar misal. Nampak? Gitu. Dan jika ikrar isteri, isteri. Tadi ikrar suami. Jika ikrar isteri dengan cedera pada wali. Ni maksudnya cedera bak wali. Atau syahadah atau syahid. Macam gitu. Syahid ni mana saksi yang atas pada kata wali. Tak kira lah. Isteri pergi kata Tok Wali pasik ke, saksi pasik ke. Isteri dia pergi kata. Ikrar. Seperti pasiknya, pasik wali, nyonya tu balik pada wali ataupun saksi lah. Dua-dua sekali, syahid ni. Maka disumpahkan suami. Maka disumpahkan suami akan tiada pasiknya. Pasik wali dan suami tu tak mahu beri betul. Disumpahkan. Apa makna disumpah? Makna dia yakni disuruh sumpah. Tu disumpah. Disumpahkan suami mana disuruh sumpah. Siapa suruh ni? Tok Hakim. Suami ni tak maulah isteri tapi abang dia tak terkenal kau ni. Dia ada boyfriend. Ayah dia suruh nikah dengan tu. Nikah pergi juga. Nikah pergi juga abang tu kadi. Tak sah tak apa wali dia pasik nikah tu. Ataupun saksi pasik. Lepas tu panggil suami pula. Betul ke apa ni? Dia tak. Suami tak mau tu. Lepas tu disumpahkan, mana disuruh sumpah. Disuruh suami itu sumpah. Kata tak cedera pada wali dan pada saksi. Kalau isteri nak bersumpah tak jadi. Isteri kita saya sumpah, tak jadi. Kena suami tu. Suami tu. Pasal dia kata tak cedera. Isteri mengaku kata wali dia cedera. Suami kata tak cedera elok. Jadi bertengkar gitu lah. Maka disumpahkan suami tu. Maknanya dia suruh sumpah. Lah sumpah. Dia berani sumpah ya Allah. Kekal. Gitu. Tak pasik akan tidak pasiknya tu. Nya wali dan syahid tadi dan dibenarkan dengan sumpahnya. Dibenarkan, yakni dibenarkan suami tu. Dibenar oleh suami tu. Akan suami tu dengan sumpahnya, sumpah suami. Mana siapa yang membenar? Maka hakim lah tadi. Maka dihukumkan betul. Bila dia berani sumpah, maka kekallah nikah tu. Gitu. Tak masuk dalam tu ni. Wallahu a'lam. Saya dah. Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun fi aqidin nikah wa ma yudhkaru ma'ahu wallahu ta'ala ala wa alam dia. Tu. Kat jam tu. Tengok ni.